Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk chapter yang baru, chapter 4, iaitu Equilibrium of a Rigid Body. So, dalam topik ini dia dalam buku Arsi Hibla pada muka surat 175. Okey, muka surat 175. So, kita akan tengok macam kalau you tengok pada this kind of crane saya besarkan. Pada crane ni nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak lukiskan dia punya free body diagram. Cuma you all tahu kan, kalau kita ada pemberat macam ini, okey, kita boleh secara realistiknya ataupun secara pandangan kasar kita bertahu yang pemberat ini akan menuju ke bawah. Okey, so nanti you akan belajarlah macam mana yang nak tentukan ini apakah jenis support dia. Ini apakah jenis support dia? Ini apakah jenis support dia? Jadi, bila you tahu support dia dan you boleh lukiskan dia punya free body diagram lah. Okay. So, untuk objektif bagi chapter ini adalah untuk you all develop equation of equilibrium. Okay, iaitu apa? Dia dalam equation of equilibrium, okay, yang ini kita akan ada 3 equation. Okey, 3 equation tu iaitu apa? Summation fx, summation fy dan juga summation moment. So, summation fx and summation of y dia adalah untuk figure yang bentuknya 2D lah. So, kalau ada 3D, dia akan ada fx, fy dan juga fz. Okey. So, second objektif adalah to introduce the concept of the free body diagram. So, nanti bila you dah tahu konsep free body diagram, you dah boleh lukis dah free body diagram. So, biasanya saya akan gunakan this term lah untuk free body diagram. Saya gunakan FBD. Okay, sebab free body diagram agak panjang untuk sebut, so saya akan gunakan short form je lah, FBD. So, yang last sekali, objektif dia adalah to show how to solve rigid body equilibrium in 2 and 3 dimension lah. Okay, kalau macam buku Al-Sibla dia sampainya 3 dimension, tapi untuk you punya level kita fahamkan dulu you punya 2 dimension tu. If you dah boleh faham 2 dimension, and then sebi-sebi you boleh carry out dengan yang 3 dimension. Okay, so ini adalah untuk condition for rigid body equilibrium, iaitu you akan ada summation forces. Dia bila dia kata equilibrium, penjumlahan daya ataupun penjumlahan moment tu mesti kosong mesti kosong. Barulah di equilibrium. Okay, and then ini sangat-sangat penting yang you akan guna pakai bagi chapter ini dan seterusnya, dan juga pada kursus-kursus yang lain lah, di mana kamu kena pasti jenis support and support reaction. Okay, support reaction macam mana. Once you kena pasti dulu apa itu jenis support. Okay, penyokong. So, kalau tengok gambar yang ini adalah jenis roller lah. Biasa dia berbentuk bulat, dan support reaction untuk roller ni dia hanya ada satu saja, itu pada vertikal sahaja. Okey, pada vertikal sahaja. Okey, mungkin you akan terbayang, Puan, kalau kita letak roller, kita akan menyebabkan pergerakan dia ke kiri dan kanan kan? Kenapa dia hanya ada daya pada vertikal saja? Okey, sesuatu bangunan itu tak akan dia letak support pada setiap bangunan itu roller saja. Dia akan disupport dengan jenis support yang lain untuk mengelakkan dia daripada bergerak. Jadinya kita hanya akan consider kira untuk roller vertikal saja sebab beban kenaan So, beban kenaan. So, let's say you ada beam yang ni. So, beban kenaan pada beam ni dia akan mengenakan satu beban di sini ke bawah. Okey. Jadi, roller ni pula dia akan bertindak balas dengan kita namakan sebagai beban kenaan pada reaction lah. Jadi, bila ke bawah bertemu dengan ke atas, so ini akan jadi kosong. Jadi daya, let's say lah, daya
F1 dengan F2 ni bila kita solvekan, dia mesti dapat kosong. Okey. Okey, itu untuk roller. So kalau fixed support, maksudnya fixed support ni kita nak mengelakkan berlakunya rotation lah. Okey, rotation, tetapi still kena consider jugalah, sebab beam ini, contoh beam ini, dia bila dikenakan beban, okey, maksud yang macam ni keratan kita ambil contoh keratan. So let's say lah di hujung ke ataupun di mana-mana bahagian pada beam ini dikenakan daya. Jadi bila dikenakan daya, beam ini akan menyebabkan, contohlah daya kat sini kan, okey, akan menyebabkan beam ini try untuk berputar lah, menghasilkan moment. Okey, dan bila dikenakan pada support, dia akan ada dua daya lagi, iaitu pada paksi Y, Fy, dan juga pada paksi X, Fx. Jadi satu ni memegang bahagian paksi Y dan satu memegang bahagian paksi X. So pada fixed support, you kena ingat, nama je fixed support, bentuk dia macam ni, masa melekat je macam ni, dia mesti akan ada 3 reaction, 2 forces and 1 moment. Okay, so bentuk macam ni lah. So untuk yang macam ni, okay, arah direction untuk setiap force ataupun moment itu adalah kita first, mula-mula kita assume dia dulu, dia punya kedudukan dia macam ni lah, you assume. So tak kisah, nanti you akan tanya, pernah juga student tanya, puan, macam mana saya nak letakkan arah direction pada support saya, perlukah saya kena buat dia ke bawah? Tak apa, terpulang pada you nak letak dia atas ke bawah, tak apa. Once kamu nak lukiskan dia punya arah direction bagi support tu, pertama kali you assume. Kita sebagai engineer ni, kita assume dulu. So bila you assume, nanti bila dah di hujung pengiraan kamu dapat nilai ni bertentangan, let's say lah nilai ni negatif, bermaksud yang kamu assume tu salah. So kena ubah lah direction dia. So sekarang mungkin tak nampak, kita akan tengok dalamnya kita punya contoh nanti. Okey, settle untuk second support. Okey, pergi ketiga support. Support yang ketiga, dia inilah pin. Biasa pin bentuknya macam ni. Okey, bentuk dia macam ni. Dia kat sini dia sebenarnya dia akan ada macam ni lah. Selalu bentuk macam ni, bentuk pin. So bila bentuk pin, dia akan ada hanya 2 reaction support, iaitu pada Fy dan juga pada Fx. So kalau biasanya kalau kelas yang sebelum ni ataupun waktu dengan senior you all face to face, saya mesti akan tanya, okey, pada roller ada berapa reaction, pada support ada, pada pin ada berapa reaction. Sebab tiga-tiga ni, ada 3 support ni adalah reaction yang sangat famous lah untuk ini khusus ni. So once you kena ingat dah, roller 1, pin 2, fix mesti ada 3. Okay, next slide. Okay, ni adalah contoh-contoh gambar-gambar sebenar lah aplikasi support dalam dunia reality lah. So biasa kat sini kita bagi sebagai apa? Ni macam ni, ini adalah pin adalah pin. Okay, biasa pin ni kita boleh jumpa dia dekat jambatan ke, okay, jambatan. Ni pun salah satu bentuk macam yang ni roller lah. Okay, macam ni ada roller. Tapi biasanya kalau untuk soalan, kita akan bagi you mudah nampak lah. Kita tak akan cakap support tu tak apa, tapi kita akan bagi you mudah nampak ni support apa, ni support apa. Okay, apa lagi? Next slide. Okay, ni pun salah satu support juga. Kalau macam ni adalah bentuk pin. Okay, kalau macam dekat tiang ni mungkin tak nampak pokok gambar raja ni. Tiang ni, kalau you tengok pada ensel dia ni, ensel ni berbentuk macam pin lah. Okay, pada ensel ni bentuk macam pin. Okay, kalau macam pada kerangka macam ni, yang tengah ni, you akan nampak dia sebagai fix. Okay, fix support. Macam ni pun, ni pun samalah, fix support juga. Okay, dia betul-betul kukuh, kuat lah dia punya connection dia.
Ini you boleh tengok dalam buku RC Hibbeler. Saya tak ingat page berapa, tapi dalam chapter keempat lah. So kat sini ada jenis-jenis connection lah ataupun support untuk rigid body bagi 2 dimensional force system. Okay, kalau macam ni kabel. So kabel bentuk ni macam mana? Kabel biasa pun satu je lah. Biasanya kat kabel tu berlaku sama ada kabel itu menarik ataupun ditarik. Okay, cuma ada satu force. Kalau untuk weightless link, biasa pun dia macam kabel juga, dia pun satu juga. Okay, sama ada you assume dia macam ni ataupun macam ni lah. Okay, tengok macam untuk yang pertama ni, untuk kabel dia kata direction is a tension. Biasa kabel mesti dah bentuk tension. Bila tension dia akan menarik this kind of joint lah. Okay. And then yang untuk yang ketiga, kita ada roller lah. Okay, roller macam saya cakap tadi, you akan ada satu connection lah. Dan dia punya arah mesti 90 darjah. Contoh kalau macam ni kan, you ada satu permukaan yang terletaknya roller tu. So dia punya reaction mesti berbentuk 90 darjah. Okay, contoh kat sini dia sengit, mesti 90 darjah. Sebab kadang-kadang student ni buat silap, dia akan lukis dia punya reaction macam ni. Ini salah. Konsep dia mesti bersudut, perpendikular lah, ataupun 90 darjah dengan permukaan dia lah. Okay, you akan nampak ni 90 darjah. Ni pun akan jadi 90 darjah. So you tengok betul-betul gambar rajah tu macam mana. Kalau dia bentuk sengit, kedudukan untuk reaction tu mesti ingat pada kepala otak masing-masing, mesti perpendikular ataupun 90 darjah dengan permukaan. Okey, untuk jenis seterusnya kita ada rocker. Rocker dia macam roller juga, cuma dia kat sini dia ada curve kat sini. Okey, dia ada curve kat sini. Tapi dia punya reaction dia tetap samalah. Sehingga kalau tengok pada figure ni, okey, tengok pada figure ni. Kalau you tengokkan dia permukaan dia ni. Okey. So bila permukaan dia yang ini, saya buatkan tu betul. Permukaan dia yang ini, jadi dia mesti 90 darjah lah dengan permukaan. Let's say kalau saya assume saya punya daya macam tu. Kalau saya nak assume daya saya macam ni, okey, macam ni, ni 90 darjah lah permukaan dia. Dan nombor 5, untuk yang ni, you ada smooth connecting surface. Okey, bila smooth connecting surface sama juga masa surface yang ni lah. So dia punya, kalau kita projectkan dia akan ada perpendicular dengan surface lah. Okey, macam ni. Okey. So ini ada contoh untuk yang lain juga. Kita ada roller, tengok dia kata roller or pin in confined smooth slot. So sama juga. Pun akan ada satu reaction, sama ada ke atas ataupun ke bawah, tetapi tengok pada permukaan dia, sama ada rata, horizontal ataupun incline, condong. Okey. Dan untuk connection yang ke 7, you ada member pin connected to a roller or smooth road. Okey, ni lah. Maksudnya yang bersini dia boleh ke atas ataupun ke bawah. Okey. Tapi dia pada smooth road lah. So kalau kau tengok sini, dia akan ada satu sajalah. Okey. Ini contoh lagi untuk smooth pin or hinge. Okey, kalau macam ni smooth pin or hinge lah. Okey, so bila pin, ingat je bila pin mesti dua connection. Okey, dua connection, dan dia mesti dilukis pada komponen X dan juga komponen Y lah. Komponen X dan juga komponen Y. Okey. Untuk 9 kita ada member fixed connected. Okey, bila kata fixed, confirm ada 3. Okey, 3 tu apa? You akan cari pada FY, FX dan juga you punya moment lah. Okey, tapi yang ni dia ada tu unknown lah. Tu unknown ni sebab dia ada satu daya, tapi you kena pecahkan dia lah. Okey, kat sini kata apa? The reaction are the couple moment and the force will act perpendicular to the rod. Okey. And then yang 10 ni you ada fixed support. Okey, bila fixed support ni confirm ada 3, Y dan juga X. Okey, saya perbetulkan semula lah, saya takut nanti confuse kan. Pada yang
9 ni, you tengok balik, kita member fixed. Okay, member fixed connected to collar or smooth rod. Okay, bila kata fix, kita akan bina dia supaya dia berkeadaan dalam keadaan tidak bergerak lah, macam terpaku. Okay, situ so dia akan hanya akan ada satu connection. So since you punya force di sini dalam bentuk incline, so you kena buatkan dia dalam keadaan komponen X dan juga komponen Y lah. Okay, untuk 10 baru betul-betul fix betul-betul fix. Bila fix, you akan ada 3 reaction, iaitu Fx, Fy dan juga moment. Okay, ni pula contoh gambar untuk kabel. Biasa kabel ni you boleh nampak lah pada contoh kat jambatan Pulau Pinang, jambatan Muar. Okay, ni dah bentuk kabel lah. So bila kata kabel, tension kat sini, pada kabel tu sendiri dia mesti bersimpak tension. Tension dia akan jadi dari dia ke sini lah. Tapi kalau tengokkan pada ini, support dia akan jadi pin support. So akan ada Fy dan juga Fx. Okay, untuk smooth support aja ni macam ni. Ni pun salah satu, kalau macam contoh letak dekat jambatan pun ada. Okay, smooth support macam mana, dia akan ada satu je lah daya. Okay, untuk pin or hinge. Okay, pin or hinge ni dia samalah, dia akan ada paksi X dan juga paksi Y. Ni jenis support. Dia akan ada paksi Y, paksi X dan juga moment. Okay. Okay, kat sini you kena pasti apa itu idealized model. Idealized model ni di mana yang ini adalah actual model. Maksudnya you boleh nampak dalam mata kasar kamu lah. So idealized model tu yang ini, di mana idealized model ni kita simplify kan atau simplerkan dia punya figure dalam bentuk yang macam ni lah. You letakkan dia dalam beban tu, kalau macam ni sebab ada this kind kan, benda ni ada 3 kan. So benda ni dikenakan pada beam yang ini. So kita beranggapan dia punya daya tu akan dikenakan pada beam lah, 3 macam ni. Dan ni adalah dia punya jarak bagi setiap setiap daya. Dan kalau you tengok pada point A, kat sini bentuk dia adalah pin. So bila pin akan ada 2 reaction, Fy dan juga Fx. So pada point B you ada roller. Roller perlu ingat, roller mesti satu je, iaitu you ada Fy. Okay, ini adalah jenis-jenis load. Okay, jenis-jenis beban yang you akan jumpa untuk bab ni dan seterusnya, dan you kena pasti kalau you ada this kind of load, kita panggil sebagai point load, beban kenaan pada satu point lah. Okay, point load. Let's say lah kat sini ada banyak macam ni ke macam ni. Okay, ni kita panggil point load lah. Kalau yang ini dia distributed load. Okay, gambar rajanya macam ni. Kadang-kadang kalau untuk saya punya example yang biasa saya tulis kat dalam kelas saya buat bentuk macam ni macam awan kalau macam ni dia adalah uniform distributed load, tapi short form yang saya biasa gunakan adalah UDL. So yang ni adalah bentuk UDL saya lah kalau saya nak tulis untuk bagi tahu dalam kelas ke apa ke. Tapi kalau untuk test atau final, biasanya lukisannya akan jadi macam ni lah. Okay, mudah you faham So unit untuk UDL ni adalah kilonewton meter. So UDL ni biasanya dia punya formula dia adalah W kita panggil dia sebagai W. Dan unit untuk UDL iaitu W ni adalah kilonewton per meter. Sometimes akan jadi newton per meter. Maksudnya beban load dibahagikan dengan meter, iaitu dia punya jarak lah. Okay, so kalau untuk yang biasa punya ataupun uniform distributed load macam ni, yang macam ni, okay,
So kita akan bahagikan dia dulu lah. So nanti you kena carikan dia punya mana dia punya okey, dia punya ni kena cari point load. Okey, kena cari point load. You kena letakkanlah dia kat mana-mana. Let's say untuk UDL, dia punya point load dia akan terletak di tengah-tengah beam lah. Okey.